Alhamdulillah, pertama ni kita syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah dan rahmatnya pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi berikan izinnya kepada kita lagi kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bersyukur dengan nikmat ini dengan doa kita, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Tuhan berikan kita lagi masih berikan kita kesihatan juga nikmat masa lapang kepada kita, dapat lagi kita meneruskan pengajian kita secara alam maya ni. Pertama sahabat yang kita akan bincangkan iaitu mengenai tentang Abu Talha Zaid bin Sahal. Abu Talha Zaid bin Sahal. Kalau nama penuhnya Abu Talha Zaid bin Sahal Al-Ansari. Beliau seorang Ansar. Kita akan bincangkan mengenai kisah beliau dengan kebun, dan juga di dalam kebun tersebut adanya perigi ataupun telaga air yang bernama perigi Perigi Bayruha. Nama kebun ni namanya adalah kebun Bayruha yang dalamnya terdapat air perigi. Dan nanti kisah tentang Abu Dahdah. Siapa pernah dengar tentang Abu Dahdah? Abu Dahdah Sabit Ad-Dahdah namanya. Jadi kita akan meneruskan dua sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu siapa? Abu Talha Zaid bin Sahal dan juga Abu Ad-Dahdah bin Ad-Dahdah. Baik. Okey, internet di sana. Bagaimana saya katakan tadi, memang Facebook menjangkakan ada gangguan, sebab itu digalakkan kepada kita untuk melakukan lebih awal pagi untuk mengurangkan trafik bagi aliran trafik bagi Facebook ataupun FB Live ini. Kalau ada interrupt ataupun salah, tuan-tuan boleh refresh balik. Baik. Dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kisah kita akan ambil pada hari ini iaitu bagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berinteraksi dengan Al-Quran apabila datangnya ayat-ayat berkenaan dengan perintah-perintah ataupun galakan-galakan untuk melakukan infak kepada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya ambil yang pertama dahulu, iaitu kisah Abu Talha. Abu Talha, nama penuh beliau apa? Iaitu Abu Talha Zaid bin Sahal Al-Ansari. Beliau seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut dalam perjanjian Aqabah yang pertama. Siapa lagi ikut perjanjian Aqabah yang pertama? Iaitu telah kita bincangkan sebelum ini, iaitu Abu Darda. Dan ini di antara orang-orang yang terdapat dalam perjanjian Aqabah yang pertama, orang-orang daripada Madinah yang datang ke Mekah pada musim haji pada tahun ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka akhirnya berbaiah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat lagi tak apa yang dilakukan ataupun perjanjian Aqabah yang pertama? Perjanjian Aqabah yang pertama tak susah pun. Saya ingat tuan-tuan boleh ajar anak-anak, ajar rakan-rakan yang lain. Perjanjian Aqabah yang pertama sangat mudah. Yang pertama iaitu jangan sekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, mesti buat apa yang Tuhan suruh. Yang ketiga, meninggalkan apa yang Tuhan telah melarangkan. Jadi itu dia perjanjian Aqabah yang pertama. Yang terlibatnya dalam itu tersebut siapa? Abu Talha Zaid bin Sahal Al-Ansari. Baik. Dan kisah tentang Abu Talha Zaid bin Al-Ansari ini disebutkan dalam Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari ataupun dalam dua kitab Sahihain ini. Disebutkan sebuah riwayat daripada Anas bin Malik berkata, Abu Talha merupakan orang Ansar yang paling banyak harta di seluruh kota Madinah. Orang yang dan juga harta yang paling disayang pada masa tersebut adalah namanya adalah Bayruha. Siapa Bayruha? Bayruha ni adalah satu harta yang dimiliki oleh siapa? Oleh Abu Talha Zaid bin Sahal Al-Ansari tadi. Bayruha. Sedar nama Bayruha. Okey, jadi Bayruha ni apa dia? Bayruha ni adalah satu
yang mana di dalamnya terdapat telaga dengan air yang sangat segar. Air yang sangat segar. Bukan sedang di padang pasir adanya satu telaga air. Jadi kita kata apa? Itulah kawasan kebun yang terdapat air segar, ataupun namanya kebun Bairuha tersebut, terdapatnya air segar di dalamnya. Jadi sambung lagi pada hadis Anas tadi. Anas melanjutkan, lalu ketika turun Subhanahu wa ta'ala, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfak. Ayat yang ke-92, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka Allah Ta'ala berfirman, maksud kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebahagian harta yang kamu cintai. Apabila turunnya ayat tersebut, surah Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mencapai martabat kebajikan al-birra sehingga kamu sanggup melepaskan apa yang kamu cintai. Lalu Abu Talha pun bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Abu Talha kepada Rasul, wahai Rasulullah, aku dengar Allah Taala telah menurunkan firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh martabat al-birra sehingga kamu menginfakkan sebahagian harta yang kamu cintai. Demi Allah, kata Abu Talha, harta yang aku cintai adalah kebun Bairuha. Kebun Bairuha yang paling disuka sekali adalah kebun Bairuha. Kata Abu Talha lagi, dan sekarang ini aku sedekahkan kebun itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan kebajikan dan menjadi simpanan pahalaku di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, wahai Rasulullah, berikanlah kebun ini kepada sesiapa pun yang engkau inginkan, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi SAW pun bersabda, luar biasa, memberikan harta yang seperti itu pasti akan menguntungkan, mendatangkan pahala yang besar. Sungguh pasti akan menguntungkannya. Aku telah dengar niatmu, tapi aku fikir lebih baik jika harta itu kamu bahagikan kepada kaum kerabat dan keluargamu. Abu Talha menjawab, baiklah ya wahai Rasulullah, aku akan lakukan itu. Maka Talha pun membahagikan kepada kaum kerabat dan sepupu-sepupunya. Muttafaqun alaih. Kisah yang pertama, kisah siapa? Abu Talha, yang mana turunnya wahyu daripada Allah Ta'ala, cerita pasal infak harta kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Abu Talha ini dia ada satu harta yang paling dia sayang, dan tentunya harta ini harta yang sangat berharga. Nama harta tersebut adalah kebun Bairuha. Dalamnya ada telaga. Kita pun dalam bahasa hadis tadi, Nabi SAW, walaupun Abu Talha tadi ingin menyerahkan harta tersebut kepada Nabi kita Muhammad SAW, akan tapi Nabi dengan baiknya Nabi menyerahkan urusan tersebut kembali kepada Abu Talha untuk disedekahkan kepada mereka yang lain. Sebab itu ini pengajaran yang besar yang patut kita ambil. Satu, ya, bagus kita bersedekah pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikutlah bagaimana sahabat ini, Abu Talha ini, apabila datangnya ayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disanggup melepaskan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sedekah yang baik juga, bagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi ajar apa? Tak apalah wahai Abu Talha, sedekahkan kembali kepada kaum kerabatmu. Hari ini ramai orang yang disuka bersedekah, mencari jalan yang jauh sana sini, tetapi dia lupa kadang-kadang di kalangan ahli keluarganya dia tidak melakukan perkara tersebut. Adanya orang-orang di kalangan dia yang masih susah hidupnya, ataupun ada di kalangan di sekelilingnya orang-orang yang memerlukan bantuan, tapi dia tidak sedar akan perkara-perkara tersebut. Jadi ambil kisah seperti mana Abu Talha yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sanggup bersedekah. Apabila datangnya ayat Al-Quran tidak lengah, terus dia kata apa? Nak bersedekah, qalu sami'na wa ata'na. Dia dengar ni ayat Allah dan kemudian dia terus untuk melepaskan harta yang paling disayangi tadi, kebun Bairuha. Kita baca Quran banyak kali pun, tapi duk sayang lagi, takut nak bersedekah, takut nak belanja pada orang lain, takut nak buat satu pada jalan Allah pun. Lupa kita bahawa sebenarnya harta tersebut pasti akan ditinggalkan, dan kita tak akan dapat apa pun dengan harta tersebut, melainkan apa telah kita belanjakan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang pertama itu siapa? Kisah sahabat Nabi SAW, iaitu Abu Talha Zaid bin Sahal al-Ansari. Kisah yang kedua, kisah sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Dahdah. Abu Dahdah, kisahnya iaitu kisah Abu Dahdah, kebun kurma ni ataupun kebun tamar ni yang telah pun terdapat di syurga. Seorang pemilik kebun
tamar yang terdapat di syurga Allah Subhanahu wa taala. Abu Dahdah. Siapa Abu Dahdah? Abu Dahdah adalah seorang petani kurma ataupun seorang petani seorang yang mengusahakan kebun kurma lah, yang sangat berjaya. Dan beliau memiliki kebun kurma yang terdapat sekitar 600 pokok. 600 pokok kurma. Banyak. Satu pokok kurma katalah boleh menghasilkan berkilo-kilo. Mengeluarkan daripada berkilo-kilo tu berapa? Banyak lagi. Harga apa? Kita kata apa? Berkilo-kilo. Daripada 1 kilo katalah berapa rial pada masa hari ini. Sudah bayangkan Abu Dahdah dia ada 600 pokok. Setiap kali tiba musim, tak kira berapa banyaknya terlimpahnya harta yang didapati pada masa tersebut. Namun kita tengok nanti kisah dia tentang beliau dan kebun kurma beliau. Nama beliau iaitu Abu Dahdah ni penuh iaitu Abu Dahdah bin Sabit, Abu Dahdah bin Sabit bin Dahdah, ataupun Dahdah bin Na'im bin Ghanam bin Ayas Al-Ansari. Ini nama Abu Dahdah. Pernah dengar Abu Dahdah? Abu Dahdah, D-A-H, Abu Ad-Dahdah. Jadi Abu Dahdah nama penuh dia juga apa? Abu Dahdah bin Na'im bin Ghanam bin Ayas Al-Ansari. Merupakan salah seorang pemimpin kaum Ansar. Beliau juga merupakan salah seorang pemimpin orang-orang Ansar. Ini kita masuk banyak kisah kita membincangkan tentang orang-orang di Madinah. Baik. Dia seorang sahabat yang mulia di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Dahdah ni merupakan pejuang Islam dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isterinya, kalaulah suami namanya Abu Dahdah, orang Arab ni senang aja. Nama suami Abu Dahdah, nama suami Abu Dahdah, nama isterinya tuan-tuan rasa apa? Ummu Dahdah. Ummu Dahdah Al-Ansariyah juga terkenal. Abu Dahdah ni memang terkenal di kalangan para sahabat. Ummu Dahdah juga terkenal dengan nama dia apa? Ummu Dahdah Al-Ansariyah, dikenali sebagai wanita yang mengutamakan kenikmatan kekal di hari akhirat berbanding kenikmatan sementara di atas dunia. Iaitu seorang yang sangat suka kan benda-benda berkaitan dengan akhirat. Keutamaannya adalah untuk akhirat berbanding dengan kenikmatan sementara di atas dunia. Baik. Kemudian mereka berdua ni iaitu Abu Dahdah dan juga Ummu Dahdah. Mereka ni memeluk Islam ketika sewaktu Mus'ab bin Umair radhiyallahu an datang ke Madinah. Tuan-tuan ingat lagi siapa Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair iaitu utusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikirim oleh baginda sewaktu selepas perjanjian Aqabah yang pertama, mengikuti 12 orang yang pertama daripada Madinah yang masuk ke dalam ajaran Islam, dan ikut mereka itu pergi ke Madinah untuk menyampaikan agama di Madinah, menyampaikan agama Islam di Madinah. Jadi mereka ni siapa? Abu Dahdah dan Ummu Dahdah, suami isteri, masuk Islam ketika Mus'ab bin Umair radhiyallahu an datang ke Madinah untuk sebagai menjadi utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyeru orang-orang Madinah untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Kisah tentang Abu Dahdah ni diriwayatkan bahawa Abu Dahdah meninggal dunia ataupun wafatnya Abu Dahdah ni bila? Agak awal. Abu Dahdah meninggal dunia ketika dalam perang Uhud. Diriwayatkan kata Abu Dahdah ni wafat ketika dalam perang Uhud. Abu Dahdah ni ketika beliau wafat dikisahkan oleh seseorang pada masa tersebut, Abu Dahdah jenazahnya berada di atas kuda, dan pada masa tersebut kami ni, kata orang-orang Islam, mereka berjalanlah di sekeliling kuda tersebut mengiringi jenazah siapa? Mengiringi jenazah Abu Dahdah yang berada di atas kuda. Jadi ada kisah yang digambarkan ketika pada masa tersebut Nabi SAW pun bersabda tentang kematian Abu Dahdah ni. Nabi kata apa? Betapa banyaknya tangkai-tangkai kurma yang tergantung di syurga untukmu, wahai Abu Dahdah. Apa kata Nabi? Nabi pada masa tersebut berulang-ulang Nabi kata, wahai Abu Dahdah, banyaknya. Masa tu Abu Dahdah jenazahnya berada di atas kuda, wafat ketika perang Uhud. Nabi ulang-ulang ayat dia. Nabi mengatakan apa? Betapa banyak tangkai-tangkai kurma yang tergantung di syurga, wahai untukmu, wahai Abu Dahdah. Banyaknya, kata Nabi SAW, tangkai-tangkai kurma yang tergantung untukmu, wahai Abu Dahdah. Baik, kisahnya, sambungan kita lagi. Kenapa agaknya? Apakah kisahnya
sehingga kita lihat Nabi SAW bersabda sedemikian. Nabi menceritakan bahawa banyak dia tangkai-tangkai kurma yang tergantung di syurga untuk Abu Dahdah. Kenapa kat ni tuan-tuan? Banyak dia kisah-kisah tersebut. Ada banyak dia kurma-kurma yang disediakan kepada Abu Dahdah. Tangkai-tangkai kurma disediakan oleh kepada Abu Dahdah di dalam syurga Allah Ta'ala. Kisahnya, hal itu terkait dengan peristiwa yang terjadi beberapa tahun sebelum kewafatan Abu Dahdah. Kisah dia iaitu kisah beberapa tahun sebelum itu. Sebenarnya ada satu kisah yang berlaku kepada Abu Dahdah, iaitu kisah ketika Abu Dahdah dia sedekahkan kebun kurmanya untuk kepentingan fisabilillah, untuk kepentingan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pohon kurma dalam kebun Abu Dahdah? 600 pokok. 600 pokok sangat banyak. Dia telah pun mendermakan atau bersedekahkan keseluruhan kebunnya yang mempunyai 600 pohon tadi pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua riwayat yang menceritakan tentang sedekah ataupun menceritakan tentang infak Abu Dahdah, iaitu kebun kurmanya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang pertama iaitu disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan riwayat yang pertama, iaitu ketika diturunkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah. Dalam suratul Baqarah surah yang kedua ayat 245, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man zal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dengar tuan-tuan, ayat ini iaitu ayat yang dia membuatkan Abu Dahdah mendermakan harta daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni yang bermaksud surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 245, yang bermaksud siapakah orang dia yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pinjaman yang baik, jadi pinjaman yang ikhlas, supaya Allah Taala melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Dan ingatlah, Allah jualah yang menyempitkan, yang meluaskan pemberian rezeki kepadanya lah semua dikembalikan. Jadi ketika turunnya ayat ini, ayat tu kisahnya apa? Iaitu kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran siapakah yang ingin meminjamkan, ataupun kita kata apa, walaupun ayat meminjamkan, tapi maksud di sini Allah Ta'ala tak perlu pinjaman daripada kita. Jadi siapa yang sudi untuk menyerahkan harta daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Tuhan akan ganti bukan masa di atas dunia, tapi satu masa nanti kamu akan dapat balasannya bila kamu kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ayat tersebut tuan-tuan, maka Abu Dahdah Al-Ansari pun berkata, wahai Rasulullah, dia tanya kepada Rasulullah dengan ayat tadi apa? Allah Ta'ala bertanya siapa ingin pinjamkan harta daripada jalan Allah Ta'ala. Lalu Abu Dahdah pun bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun berkata, ya Rasulullah, dia kata, apakah memang Allah Ta'ala menginginkan pinjaman daripada kami? Betul ke ayat ni turun, ni kata, yang mana Tuhan inginkan pinjaman daripada kami? Kata Abu Dahdah, tanyanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul ke ya Rasulullah, berdasarkan suratul Baqarah ayat 245 tadi, Allah Ta'ala bertanya siapa yang nak pinjamkan harta pada jalan Allah Ta'ala, yang mana pinjaman tersebut kita kata apa, bukan Tuhan inginkan harta kita, Tuhan miskin, tidak, Tuhan tu ghani, maha kaya. Tetapi maksud Allah, siapa yang nak letakkan harta pada jalan Allah, sementara di atas dunia ini, tapi di hari akhirat nanti Tuhan akan ganti dengan berlipat-lipat kali ganda, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat tersebut Tuhan yakinkan manusia, ingatlah yang melapangkan kamu dan meyakinkan kamu itu bukanlah diri kamu, tetapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu Rasulullah menjawab, ya benar, ayat tersebut benar. Benar wahai Abu Dahdah. Abu Dahdah berkata, wahai Rasulullah, hulurkanlah tanganmu. Dia kata Rasulullah hulurkan tangan. Hulurkan tangan Rasulullah pun, maka akhirnya hulurkan tangan kepada Abu Dahdah. Rasulullah hulurkan tangan. Lalu Abu Dahdah berkata, dia letak tangan daripada tangan Nabi. Dia letak tangan daripada tangan Nabi, sesungguhnya aku meminjamkan kepada Tuhanku kebun milikku. Maksudnya apa? Sesungguhnya aku lepaskan harta ini, kebunku ini yang ada 600 pokok tadi, pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia minta Nabi hulur tangan, dia pun pegang tangan Nabi, sesungguhnya aku meminjamkan
kepada Tuhanku, kebun milikku. Abdullah bin Mas'ud lagi dia sambung lagi, dia kata apa? Dan akhirnya Nabi pun terimalah kan hajat siapa nama? Hajat si Abu Dahdah Al-Ansari tadi. Tapi tak habis di situ saja tuan-tuan. Kisahnya sambung dia lagi, kata Ibnu Mas'ud, di dalam kebun tersebut pula ada 600 pohon kurma, sedang isterinya juga dan juga anak-anak dia tinggal di dalam kebun kurma tersebut. Kebun kurma Abu Dahdah tadi. Maka apa yang berlaku? Abu Dahdah dia balik Dia balik lepas dia serahkan, dia dah kata kat Nabi dia akan serahkan kebun tamar itu 600 pokok tadi semuanya kepada Nabi kita Muhammad untuk diuruskan oleh Nabi, bukan pada Nabi tapi diuruskan oleh Nabi. Lalu Abu Dahdah pun dia balik ke rumah dia. Dia balik ke rumah dia dan ataupun ke kebunnya itu ada siapa? Ada isteri dan anak-anak dia. Dia kata apa? Dia pun balik, balik dia pun panggil isterinya, "Wahai Ummu Dahdah, labbaika." Dia panggil, kata sahut isterinya, "Ya, aku terima. Aku dengar ni," kata ibunya, kata isterinya, Ummu Dahdah tadi. Kata Abu Dahdah kepada isterinya, dia kata apa? "Wahai Ummu Dahdah, mari keluarlah kita daripada rumah ini. Keluarlah kamu." Kata, "Jom kita keluar. Wahai anak-anak, jom kita keluar daripada rumah ini. Kita pergi tempat yang lain untuk kita menginap ataupun untuk kita tinggal." Kerana apa? Kerana kata Abu Dahdah, sesungguhnya aku telah pinjamkan kebun ini, kan, kebun ini, jadi ada harta lain lah untuk dia tinggal. Tapi itulah tempat utama dia, iaitu dia duduk dalam kebun, rumah yang paling dia sayang, kebun yang paling mewah yang menyebabkan dia kaya. Tapi dia ajak isterinya, dia kata apa? "Jom kita keluar daripada kebun ini. Kerana apa? Aku telah pinjamkan kebun ini kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala." Kata Abu Dahdah. Tuan-tuan boleh baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ada dalam juzuk yang kedua pada ayat 245 daripada suratul Baqarah. Baik. Jadi isteri ni apa? Isteri ni happy je keluar daripada kebun tersebut, kan. Dalam riwayat lain Anas bin Malik berkata, dalam riwayat yang lain ada menceritakan tadi riwayat Abdullah bin Mas'ud. Dalam riwayat lain daripada Anas bin Malik berkata, ada seorang lelaki anak yatim berkata, satu hari kisahnya ada seorang anak yatim bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan anak yatim tersebut berkata pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, si fulan memiliki pohon kurma yang tumbuh di kebun yang aku usahakan." Ada si fulan, dia ada pokok kurma tapi dia tumbuh dekat kebun aku. Maka wahai Rasulullah, perintahkan orang tersebut agar pokok tersebut berilah kepadaku, agar aku dapat sempurnakan kebunku tersebut, supaya aku dapat aturkan kebun ni betul-betul. Payah orang punya pokok tertumbuh dalam kita punya kebun. Lalu anak yatim tersebut minta dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bantu cakapkan pada orang tersebut, serahkan pokok dia kepada anak yatim tersebut. Ini riwayat daripada Anas bin Malik. Maksud di sini anak yatim tersebut minta dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak usahakan pokok kurma yang tumbuh dalam dia punya kebun tadi, dengan daripada situ dapat mencari hasil rezeki yang baik daripada usaha kebun kurma tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah cuba untuk membantu anak yatim tersebut untuk dapatkan satu ataupun beberapa pohon kurma tersebut. Tetapi apa yang berlaku, usaha Nabi tersebut telah pun ditolak, dan maka Nabi tidak berjaya membantu anak yatim tersebut. Lalu apa yang berlaku? Abu Dahdah dia mengetahui peristiwa itu. Lalu apa yang berlaku? Dia pun bertemu dengan Nabi kita Muhammad. Dia pun bertemu dengan pemilik pokok tersebut, pohon tersebut, bukan kebun, pohon saja, beberapa pohon. Kata Abu Dahdah, dia kata apa? "Tukarlah pohon kurmamu dengan seluruh kebunku." Dia kata, "Mari kita tukar. Aku ada 600 pokok, engkau ni tak nak dengar cakap Nabi, mari kita tukar. Aku sanggup serahkan 600 pokokku, kebun kau ambil lah. Tapi kau dengar cakap Nabi, serahkan pohon tersebut kepadaku." Lalu bila ditawarkan sebegitu, maka lelaki tersebut pun bersetuju. Bila bersetuju, dapatlah Abu Dahdah akan pohon yang tidak berjaya Nabi runding tadi. Dan Abu Dahdah pun bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dahdah pun berkata apa? "Wahai Rasulullah, aku telah tukarkan pohon kurma tadi dengan kebunku." Bayangkan perbandingan yang sungguh jauh, kan. Rasulullah pula bersabda, Rasulullah kata apa? "Kalau begitu sekarang ini wahai Abu Dahdah, serahkanlah pohon kurma tersebut kepada anak yatim tadi." Yang mana Nabi SAW urusan dia berkaitan dengan anak yatim tadi. Dan dia kata apa? "Wahai Abu Dahdah, serahkanlah pohon kurma tadi kepada anak yatim yang telah mana Nabi SAW telah berikan jaminan
kepada anak yatim tadi. Rasulullah pula berkata kepada Abu Dahdah, dia kata, kamu jangan risau, aku telah jamin kamu akan dapat pohon kurma yang terdapat di syurga Allah Subhanahu wa taala. Berterusan Nabi ucap banyak kali kepada Abu Dahdah, iaitu Abu Dahdah ini sampailah ketika wafat pun, ketika perang Uhud, Rasulullah SAW mengulangkan perkara yang sama. Banyaknya pohon kurma yang didapati oleh Abu Dahdah yang dinikmati di syurga nanti. Banyaknya pohon-pohon yang dinikmati oleh Abu Dahdah sewaktu berada dalam syurga nanti. Anas bin Malik berkata, kemudian Abu Dahdah mendatangi isterinya ataupun dia balik bertemu dengan isterinya. Ingat lagi tak, isteri dia tinggal kat mana? Isteri dia tinggal dalam kebun tersebut dan anak-anak dia tinggal dalam kebun tersebut. Dia adalah harta yang lain, tapi dia lebih sayangkan harta tersebut, tapi dia sanggup lepaskan untuk apa? Untuk bagi membantu agama Allah, membantu Islam. Yang kedua, iaitu untuk melengkapkan, ataupun apabila dia mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sanggup dia terus beramal dengan apa yang telah Tuhan firmankan dalam Al-Quranul Karim. Dan bila Abu Dahdah ni dia balik ke kebunnya, dia pun jumpa isteri dia. Dia kata apa? Wahai Ummu Dahdah, keluarlah kamu daripada kebun ni. Sekarang Ummu Dahdah keluarlah. Isteri dia tanya, kenapa? Dia kata, sebab aku dah tukarkan pohon kurma ini ataupun kebun-kebun kita ini dengan kebun yang akan terdapat di syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh bayangkan apa kata Ummu Dahdah? Orang yang sedang duduk sebagai orang kaya, duduk dalam kebun tamar yang memang maju. Kata Ummu Dahdah, dia kata, sungguh beruntung dia perniagaan ini. Dia suka suami dia buat macam tu. Dia kata, oh, sungguh beruntung dia perniagaan ini. Dapat lepaskan harta di dunia, nanti Tuhan akan gantikan suatu masa nanti di hari akhirat. Kekuatan iman ataupun ketakwaan Ummu Dahdah untuk menyokong usaha suaminya. Baik. Dua sahabat Nabi SAW telah kita bincangkan. Yang pertama siapa? Abu Talha, Zaid bin Sahal. Yang cerita dia sanggup melepaskan hartanya yang bernama Bayruha. Apa maksud Bayruha? Nanti bukan ada soalan kot. Bayruha iaitu kebun yang mempunyai telaga yang berada di hadapan Masjid Nabi SAW. Tuan-tuan mungkin rindu dengan suasana Mekah dan Madinah yang ada sekarang. Kena banyak berdoa, Tuhan berikan kita peluang untuk kita menziarahi Mekah dan Madinah kembali. Baik. Jadi Bayruha ni adalah kebun yang dimiliki oleh siapa? Kebun yang dimiliki oleh Abu Talha, Zaid bin Sahal, yang berada depan Masjid Nabi. Dia sedekahkan kebun tersebut kepada orang-orang sekitar kaum kerabatnya untuk mendapatkan kenikmatan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah Abu Talha. Tapi ingat lagi tak bagaimana dia sedekah? Dia nak bagi pada Nabi. Nabi kata apa? Sedekah je, Nabi suruh sedekahkan kepada kaum kerabat dan juga saudara maranya. Bermaksud isyarat kepada kita boleh tiru perbuatan sahabat-sahabat Nabi SAW untuk nak bersedekah. Tapi tengok orang sekeliling kita. Kita punya kaum kerabat, kita punya staf, kita punya rakan-rakan yang terdekat. Bukannya sibuk kita nak sedekah, jauh sana, tapi rupanya orang kat tempatan kita masih lagi sukar. Ini yang mungkin kita ambil iktibar pada hari ini. Bagaimana kisah kita dalam keadaan yang kegawatan pada hari ini, ramai orang yang memerlukan. Jangan kita lupa, orang yang patut kita bantu yang terdekat adalah orang yang berada sekeliling kita terlebih dahulu. Dapat dua pahala bersedekah dan pahala kita melakukan amal jariah dalam bentuk silaturahim. Baik. Dan kedua, kita bincangkan tentang kisah Abu Dahdah dan juga isterinya. Abu Dahdah, apa kisahnya? Bagaimana dia mendapat kebun yang besar sewaktu berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cukup dulu sampai di situ. Kita pergi pada ibrah dan kesimpulan. Ibrah kita iaitu pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil. Saya harap nanti tuan-tuan boleh kita share, boleh komen kalau perlu komen, dan juga boleh like kita punya video ini ataupun live FB ini, dan kongsikan seramai mungkin linknya dan sebagainya agar ramai lagi dapat manfaat pada masa tempoh kita berada dalam perintah kawalan pergerakan ini. Kata Nabi SAW, man dalla 'alal khair falahu ajrun mislu fa'iluh. Barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan kepada orang lain, dia tak buat tapi orang lain tu dengar dan buat, maka dia dapat pahala seperti mana orang tersebut melakukan amal tersebut. Baik, ibrah dan kesimpulan. Yang pertama, pengajaran yang boleh kita ambil iaitu ibrah kita ataupun kesimpulan pengajaran yang boleh kita ambil. Yang pertama, kualiti sebenar kita
tuan-tuan, ibrah daripada kisah sahabat Nabi SAW berdua ini, iaitu yang pertama, kualiti sebenar kita apabila kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala ialah apabila kita sentiasa bersedia melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran tanpa sebarang persoalan, apatah lagi sebarang keraguan. Jadi bagaimana? Yang pertama, kalau benar-benar rasa beriman kepada kitab Allah, kita mampu untuk melakukan sesuatu perintah Allah dalam Al-Quran terus tanpa sebarang persoalan dan tanpa sebarang keraguan. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW apabila turunnya ayat tentang infak, mereka melepaskan harta yang paling mereka sayang pun hanya untuk menzahirkan rasa keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, pengajaran yang boleh kita ambil pada pagi ini iaitu kadang-kadang, tuan-tuan, kita terpaksa mengorbankan sesuatu untuk memperoleh ganjaran yang baik di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas dunia, kadang-kadang kita terpaksa melepaskan sesuatu yang kita sayang, ganjaran yang hebat untuk kita lepaskan untuk apa? Memperoleh ganjaran yang lebih hebat lagi suatu berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga seperti mana kita berada atas dunia pun, kita ambil iktibar pada masa hari ini, kita berkorban untuk mengurung sebentar kebebasan kita menurut perintah PKP ini, perintah kawalan pergerakan ini, demi kesejahteraan generasi yang seterusnya. Jadi sahabat-sahabat Nabi, mereka sanggup berkorban demi jalan Allah Ta'ala. Kita korban pada jalan Allah, mungkin kita ni orang-orang yang masih lagi lemah iman kita, tapi paling tidak pun kita berkorbanlah perkara yang kita boleh buat sekarang, kebebasan-kebebasan kita. Jangan sewenang-wenangnya kita melanggar perintah-perintah yang telah diberikan oleh pemerintah kita demi apa? Untuk kesejahteraan generasi yang seterusnya nanti. Sebab itu nak dapat ganjaran, mestilah sanggup untuk berkorban terlebih dahulu. Nak dapat akhirat, mesti di atas dunia sanggup menginfakkan sesuatu pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata orang tua apa? Kalau nak dapatkan sagu, mana mungkin kalau tak kita memecahkan ruyungnya, kan? Sebab itu begitulah dunia, tak sanggup lepaskan sesuatu, maka tak dapat hari akhirat nanti. Sanggup lepaskan sesuatu, korbankan di atas dunia, maka insya-Allah akan datang beroleh sesuatu kepada kita. Hukum dunia pun begitu. Nak dapatkan sesuatu, mesti sanggup kita melepaskan atau berkorban sesuatu. Yang ketiga, pengajaran kita tadi ada satu, walaupun tak disebut dengan secara khusus, kisah kita tentang dua sahabat Nabi, iaitu Abu Dahdah dan juga Abu Talha. Tapi kisah tentang Ummu Dahdah. Ummu Dahdah, siapa Ummu Dahdah ni? Iaitu isteri kepada Abu Dahdah. Jadilah seperti Ummu Dahdah radhiyallahu anha yang memahami perjuangan pasangannya dalam membantu usaha kebaikan di kota Madinah. Ummu Dahdah sangat memahami perjuangan suami. Sedikit sebanyak kita dapat mengenang kembali kisah kita berkaitan dengan sirah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ayat-ayat Al-Quran. Ada beberapa perkara yang mungkin tuan-tuan boleh ingati ceritakan kepada mereka yang lain, iaitu apakah kebun yang terdapat di hadapan Masjid Nabi. Nama kebun tersebut adalah kebun Bayruha. Siapa tuan asalnya? Tuan asalnya adalah nama kebun tersebut kebun Bayruha. Nama tuan asalnya iaitu siapa? Iaitu Abu Talha Zaid bin Sahal. Yang kedua, kisah seorang sahabat Nabi SAW yang telah pun memiliki kebun tamar yang besar di dalam syurga Allah Ta'ala. Nama dia siapa? Abu Dahdah. Dan besar kisah di antara mereka berdua ini untuk kita ambil iktibar pada hari ini. Pengorbanan mereka yang mereka lakukan, mudah-mudahan dapat kita ikuti dan dapat kita contohi perjuangan mereka. Saya kira setakat tu sahaja tuan-tuan dan puan-puan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ambil kisah daripada dua orang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira yang pertama, kita harap Tuhan berikan kita kekuatan untuk kita beramal dengan kisah bersahabat tadi menurut ajaran ataupun menurut ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berharap seterusnya Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita pengampunan untuk kita teruskan kehidupan di atas dunia. Banyak lagi kita punya kesalahan dan kesilapan di sisi Allah. Mudah-mudahan Tuhan ampunkan kelemahan-kelemahan kita. Dan terakhir, kita harap Tuhan berkati usaha kita ini, kita punya pengajian kita. Sedar tak sedar, kita dah berbelas-belas sahabat Nabi yang telah kita
cover adalah kita baca bersama dengan ayat-ayat, pelbagai ayat Al-Quran, kisah ayat Al-Quran bersama mereka. Dan mudah-mudahan Tuhan rahmati, kira sebagai ini di antara sebagai usaha kita untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, barang siapa yang berada dalam taman-taman ilmu, merupakan dia berada dalam taman-taman syurga. Nak masuk dalam raudhah. Raudhah ada dua, raudhah di akhirat dan juga raudhah di dunia, mana? Di Madinah. Nak pergi Madinah tak boleh sekarang, duduk dalam taman majlis ilmu juga dikira sebagai raudhah juga, syurga Allah Taala. Baik, sekira setakat tu sahaja perbincangan kita pada dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah tu datang daripada diri saya sendiri. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini dengan baca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami redha-Mu, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Jauhilah kami semua daripada azab api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak daripada kecil hinggalah kini. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang beroleh nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama-Mu dan syariat-Mu. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, yang Kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbi ij'alna muqimas salaha min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diri kami di kalangan orang-orang yang mendirikan solat serta di kalangan zuriat kami. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepadamu dari bala ataupun bencana, kesukaran hidup, buruknya takdir serta hinaan atau cemoohan orang-orang yang memusuhi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, jangan lupa untuk kongsikan, like dan juga komen sepatutnya apa yang boleh tuan-tuan lakukan, ataupun paling tidak pun saya minta tuan-tuan sebarkanlah seramai mungkin agar dapat ramai lagi yang mempunyai manfaat daripada kisah-kisah sahabat bersama dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Setakat itu sahaja pertemuan kita. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.